Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahun 1, jumpa lagi. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran hari ini bersama Ustazah Musfariza. Hari ini nak belajar apa? Ada beza sedikit sahaja berbanding pembelajaran sebelum ini. Hari ini kita nak fokus lebih sikit kepada pendidikan civic. Tetapi masih lagi dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Dan nilai teras yang kita nak pelajari pada hari ini ialah bertanggungjawab. Anak-anak pernah dengar perkataan bertanggungjawab? Pernah kan? Kita kena tanggung, kita kena jawab. Lebih kurang macam itulah. Jadi hari ini anak-anak nak belajar tentang tanggungjawab. Hari ini anak-anak nak bertanggungjawab. Bertanggungjawab tentang apa? Ni dia tajuk hari ini. Anak-anak bukan sekadar bertanggungjawab, tetapi hari ini anak-anak nak jadi anak-anak yang rajin dan committed. Rajin ni, saya yakin semua rajin-rajin belaka. Dan kita juga nak memberikan komitmen sepenuhnya. Betul-betul ni, apa yang kita nak bertanggungjawab, apa yang kita nak rajin, apa yang nak kita committed. Sekejap lagi, Ustazah maklumkan, Ustazah beritahu, Ustazah terangkan. Untuk itu, terus bersama-sama Ustazah. Jangan skip-skip. Teruskan mendengar dari awal hingga akhir, insya-Allah. Anak-anak, untuk civic ni anak-anak, bila kita belajar civic ni, untuk literasi civic ada 3 komponen utama anak-anak. Pertama, anak-anak akan dapat pengetahuan. Ada perkara yang kita nak anak-anak dapat. Macam tadi kita nak anak-anak rajin dan komited tentang apa? Sekejap lagi kita tahu. Kemudian anak-anak juga selain dapat pengetahuan, anak-anak juga dapat bersedia dari segi sosio-emosinya. Anak-anak feel. Nak buat sesuatu kena feel dulu kan? Kena ada feel, ada rasa dalam diri. Dan seterusnya, anak-anak boleh bertindak sesuai dengan pengetahuan dan rasa tadi. Anak-anak boleh bertindak dengan sewajarnya. Apa tadi? Kita nak bertanggungjawab, kita nak rajin, kita nak committed. Tapi apa? Teruskan. Okey anak-anak. Ni rajin. Eja rajin. R-A-J-I-N, rajin. Kalau eja Jawi, ro alif, ro jim ya nun, rajin. Rajin, committed, bertanggungjawab. Ada 3 perkara utama hari ini. Kita nak rajin, kita nak committed, kita nak bertanggungjawab. Tentang apa? Ini dia. Nampak gambar pakcik tu? Pakcik tu buat apa tu? Pakcik tu sedang solat. Jadi hari ini kita nak belajar civic tentang bagaimana kita nak jadi rajin, kita nak jadi committed, kita nak bertanggungjawab dalam memastikan kita selalu dan tidak culas dalam menunaikan solat. Insya-Allah. Anak-anak, kita teruskan. Baru sampai objektif. Jauh hari ini sikit. Okey, tak apa anak-anak. Apa dia objektif pembelajaran kita hari ini? Okey, dari segi pengetahuannya, anak-anak dapat menyatakan erti, hukum, waktu dan kepentingan solat. Ada 4 perkara ni. Anak-anak boleh nyatakan erti solat, boleh nyatakan hukum solat fardu, boleh nyatakan waktu solat fardu dan apa kepentingan solat fardu. Ini dari segi pengetahuan lah. Anak-anak tahu 4 perkara ni. Seterusnya, dari segi sosio-emosinya, anak-anak boleh mengekspresikan. Apa ekspres tu? Meluahkan. Anak boleh meluahkan perasaan bertanggungjawab terhadap perintah Allah dengan mendirikan solat 5 waktu dengan sempurna. Tadi anak-anak dah nyatakan, anak-anak dah tahu. Jadi dekat sini anak-anak boleh solat.
Boleh solat tu ekspresinya. Ekspresi daripada pengetahuan tentang solat, kita solat. Itu yang penting. Bukan tahu je, tetapi kita meluahkan dengan solat 5 waktu. Dan seterusnya dari segi tindakan kita mengamalkan solat fardu awal waktu. Ni amal ni. Amal lain daripada ekspresi. Amal ni maksudnya kita buat selalu. Hari ni kita anak-anak boleh menyatakan tahu erti hukum waktu dan kepentingan solat. Anak-anak boleh solat dengan sempurna, dan yang paling penting anak-anak boleh mengamalkan solat fardu awal waktu. Bukan solat asar dekat-dekat masuk maghrib, bukan. Kita nak latih diri kita solat fardu awal waktu, insya-Allah. Baik anak-anak, jom kita belajar. Nak belajar apa? Belajar solat, tajuk solat. Solat tiang agama. Solat apa? Solat fardu. Kita tak belajarlah solat sunnah hari ni. Kita belajar solat fardu. Solat tiang agama. Kalau rumah tak ada tiang, roboh rumah tu. Bayangkan rumah tak ada tiang, roboh rumah tu. Tapi sekiranya kita tak solat, maka robohlah kehidupan kita. Jadi nak pastikan kehidupan kita ni terus berdiri, maka kita perlu tunaikan solat. Baik anak-anak, kita teruskan dengan kelas PDPR Pendidikan Islam. Anak-anak boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 1. Kalau ada dalam beg, keluarkan. Kita rujuk sama-sama. Okey anak-anak, kita boleh lihat dalam buku teks muka surat 102 dan 103. Anak-anak juga boleh rujuk muka surat 104 dan 105. 4 muka surat sahaja hari ini ya anak-anak. Okey anak-anak. Jika lihat muka surat 102, tajuk solat tiang agama. Baca dan teliti. Lihat dalam hutan ni. Askar ni duduk dalam hutan pun dia solat. Pakcik ni naik kapal terbang pun solat. Pakcik yang ni pula, pakcik ni tengah bekerja dalam bangunan pun solat. Pakcik ni duduk kat kutub utara sejuk, tengok baju dia tebal pun solat. Pakcik ni duduk kat sawah padi pun solat. Pakcik ni pula tengah naik feri kapal pun solat. Jadi di mana sahaja kita berada, kita tetap perlu solat. Tidak ada alasan. Jangan cakap, saya duduk dalam hutan tak boleh solat. Tak. Di mana sahaja kita berada, kita tetap perlu solat. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 103. Ini dalil nakli. Nakli ni maksudnya dalil daripada Al-Quran dan hadis. Tapi yang ini dari Al-Quran lah, surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maksudnya, sesungguhnya sembahyang itu ialah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Jadi kita lihat di sini, solat wajib kepada orang-orang yang beriman. Jika kita katakan kita ni orang yang beriman, pasti kita solat. Solat mengikut ketetapan waktu. Solat zuhur, subuh dulu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kita buat semua solat, insya-Allah. Okey anak-anak. Jika lihat dalam tajuk solat tiang agama ni, ada beberapa perkara yang kita nak perlu beri perhatian. Pertama, kita nak lihat erti solat. Apa maksud solat? Kemudian kita nak lihat hukum solat fardu. Tadi dah jawab dah tadi tu. Tak apa, kita lihat lagi sekali nanti. Kemudian kita nak lihat waktu solat. Dan seterusnya kita nak lihat kepentingan solat. Dan tidak terkecuali kita nak amalkan, kita nak aplikasikan solat ni.
dalam kehidupan seharian. Barulah kita menjadi orang yang bertanggungjawab, orang yang rajin, orang yang committed dengan kehidupan kita sebagai seorang Muslim. InsyaAllah. Anak-anak, kefarduan solat. Sekarang kita nak lihat apa maksud solat. Kita sebut hari-hari solat. Ma makna solat? Okay? Solat ialah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kita mulakan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kan kita akhiri dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Setiap orang Islam yang cukup syaratnya wajib menunaikan solat 5 waktu. Maksud solat ni tadi apa? Perkataan dan perbuatan. Ada perkataan, ada perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Seterusnya, hukum solat 5 waktu ni tadi. Apa hukum dia? Kat sini ada tulis. Waw, alif, jim, ba. Wajib. Jadi, tak boleh tidak mesti solat. Anak-anak, kita dah tahu apa maksud solat. Kita dah tahu hukum solat. Sekarang kita nak tahu bila nak solat. Kan? Takkanlah tahu solat je tapi tak tahu bila nak solat. Jadi sekarang kita nak lihat waktu solat. Okey anak-anak. Kita lihat yang pertama, solat subuh. Ni sod baha subuh. Subuh 2 rakaat. 2 rakaat je, sikit je. Mulanya terbit fajar shadiq dan akhirnya adalah terbit matahari. Bermula dari terbit fajar shadiq sampailah terbit matahari. Inilah namanya waktu solat subuh. Subuh 2 rakaat. Kemudian waktu solat zuhur. Zuhur. Zuhur 4 rakaat. Ni 4 alif mim pa ta. 4 rakaat. Bermula dari gelincir matahari dan terbentuk sedikit bayang-bayang. Ni nampak bayang-bayang kecil. Sehingga bila habisnya waktu zuhur ni adalah akhirnya adalah apabila bayang-bayang sama panjang dengan objek. Mula ada bayang-bayang kecil sampai bayang-bayang ni sama panjang, itulah akhirnya solat zuhur 4 rakaat. Seterusnya solat asar pula. Asar pun 4 rakaat. Ni lihat ejaan asar. Ain, sod, ra. Asar. Asar ni mula bila? Ni bayang-bayang lebih panjang daripada objeknya. Apabila bayang-bayang dah lebih panjang dari objek, maka itu kita kenali sebagai mulanya solat asar. Sehingga bila akhir solat asar ni, apabila terbenam matahari. Matahari terbenam, maka berakhirlah solat asar. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Seterusnya, waktu solat apa lagi? Zuhur dah sudah, subuh dah sudah, asar dah sudah. Dah nak masuk malam, solat maghrib. Mim, ghain, ra, ba, maghrib. 3 rakaat. Ta, ya, ga. 3. 3 rakaat. Bila mula maghrib? Maghrib ni bermula apabila terbenamnya matahari. Matahari mula terbenam, itulah bermulanya waktu solat maghrib. Bila akhir maghrib? Akhir maghrib apabila hilang cahaya merah di sebelah langit barat. Bila hilang cahaya merah di sebelah langit barat, maka berakhirlah solat maghrib. Seterusnya, solat isya. Solat isya 4 rakaat. Ain, shin, alif, hamzah. Isya 4 rakaat. Isya bermula daripada hilang cahaya merah di sebelah langit barat sehingga terbit fajar shadiq. Ni panjang sikitlah isya ya. Daripada hilang cahaya merah ni sampai ke pagi terbit fajar shadiq. Itulah waktu-waktu untuk 5 fardu solat yang wajib. Seterusnya, solat penting.
Apa kepentingan solat? Kita lihat sama-sama. Okey, ini dia. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, solat ni, kepentingan solat yang pertama adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata kita beriman. Apa buktinya? Kita solat. Seterusnya yang kedua, bukti ataupun kepentingan solat ni tadi ialah mendapat pahala. Kita solat sebab kita nak pahala, nak kumpul banyak-banyak pahala, nak masuk syurga sama-sama dan nak menguatkan keimanan. Iman kita ni. Kalau tak solat macam mana iman tu? Iman pun goyang aja. Kita kuatkan iman kita ni dengan solat, menjaga solat di awal waktu. Seterusnya adalah yang ketiga. Kepentingan solat ni adalah membentuk akhlak mulia. InsyaAllah, sesiapa yang menjaga solatnya pasti akhlaknya akan makin lama makin baik. Sebab apa? Dah sebut dah. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Takkanlah orang solat nak pergi mencuri kot. Kan? InsyaAllah kita rajin-rajin solat dapat membentuk akhlak yang mulia. Seterusnya, solat ni juga kepentingannya adalah menghapuskan dosa. Kita ni banyak dosa, kita tak tahu. Mungkin ada masa bila-bila kita terbuat dosa. Jadi solat ni kita dapatlah hapuskan sedikit sebanyak dosa kita. Takkan nak bawa dosa banyak-banyak kan? Seterusnya yang kelima, kepentingan solat adalah memperoleh ketenangan. Siapa tak nak tenang? Takkan nak gelisah je. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingati Allah hati jadi tenang. Jadi solat tu kita ingat Allah, maka insya-Allah hati kita pun tenang. Seterusnya yang keenam, kepentingan solat adalah mendisiplinkan diri. Nak solat subuh ni kena bangun awal pagi, solat zuhur, semua kena ikut masa-masa yang ditetapkan. InsyaAllah kita akan jadi orang yang berdisiplin dan dapat mendisiplinkan diri kita. InsyaAllah. Seterusnya anak-anak. Tadi dah tahu bagus solat. Tapi sekarang apa hukum meninggalkan solat? Siapa yang sengaja dan mempersendakan, hukumnya adalah kafir dan wajib bertaubat. Wajib bertaubat. Jangan sengaja tinggalkan solat dan mempersendakan. Seterusnya, ada orang sengaja tinggal solat sebab dia malas. Hukumnya adalah fasik dan wajib bertaubat. Tapi kalau dia hukum meninggalkan solat sekiranya dia tidak sengaja, dimaafkan. Tapi kena gantilah, kena qada, ya. Okey. Anak-anak, dah sampai dah. Sudah faham tentang solat? Dah tahu tentang solat A to Z? Okey. Mari uji diri kita. Nak uji apa? Nak uji tadilah pengetahuan kita tadi tentang solat. Anak-anak, buat tugasan ni. Klik. Nanti bila anak-anak klik, ada di bahagian description ya, Ustazah sediakan. Anak-anak klik. Boleh tekan mula. Masukkan nama anak-anak dan kelas. Kemudian boleh mula menjawab. Boleh lihat dapat markah berapa ni. Nak tengok ni. Betul tak ni faham ni? Kalau betul dapat 100. Kalau salah boleh cuba lagi sampai dapat 100. InsyaAllah. Jangan mengalah. Jangan putus asa. Itu adalah prinsip orang berjaya. Sentiasa mencuba. InsyaAllah. Baik anak-anak, ingat ya? Nak ingat apa? Solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Jangan lupa. Jangan lupa solat 5 waktu. Solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ni satu hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang terbaik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, solat di awal waktu. Nampak tu? Rasulullah kata amalan yang paling baik sekali antara banyak-banyak adalah solat di awal waktu. Jadi cuba yang terbaik supaya tidak mengakhirkan waktu. Yang paling bagus solat di awal waktu. Azan saja, berkumandangnya azan, terus ambil wuduk, solat. Jangan berlengah. Ya, jangan tengok TV lagi. Nanti kejap. Tak nak macam tu. Tutup dulu. Tutup TV dulu. Solat dulu. Nanti boleh sambung semula. Okey anak-anak, lihat ni adik ni, insya-Allah. Ustazah doakan anak-anak semua adalah anak-anak yang soleh. Soleh solat ni. Tengok adik kecil ni, solat ikut ayah dia. Solat, rajin-rajin kat rumah ikut ayah solat, ikut mak solat. Solat berjemaah ni banyak pahalanya. Dapat 27 kali ganda pahala. Banyak pahala, takkan tak nak kan? Kita solat berjemaah dengan ahli keluarga kita. Dan ni adik ni bagus lagi, adik ni berlari dia ni nak solat jemaah. Ustazah doakan anak-anak murid ustazah semuanya orang-orang yang sentiasa mengutamakan solat, orang yang rajin, orang yang committed, dan orang yang bertanggungjawab dengan amal solatnya, insya-Allah. Itu sahaja untuk hari ini anak-anak. Fi amanillah. Semoga berada dalam lindungan Allah. Ustazah doakan yang terbaik buat anak-anak. Jaga diri, jaga solat, rajin mengaji. Jangan lupa klik butang like dan subscribe untuk dapat video-video seterusnya. Ustazah masuk je video anak-anak boleh tonton. Rajin belajar kan? InsyaAllah. Itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah jumpa lagi di masa akan datang dan kelas akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.